So saya rasa saya mula, tapi nanti kalau awak dapat info mana-mana kawan yang nak masuk tak boleh, awak boleh message pula. Buka mic lepas tu cakap cikgu, ada kawan nak masuk tapi tak boleh. Alright, so kita start. Okay. Alright, awak nampak tak skrin saya? Nampak. Okay, nampak bagus. Okay, hari tu saya ada ajar dua soalan, contoh soalan aras tinggi ni dekat awak. Macam soalan satu ni sebenarnya kita dah cuba jawab. So saya rasa kita boleh skip untuk soalan seterusnya. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, soalan yang kedua. Okay, kalau tak jelas ke apa ke awak boleh buka mic lepas tu bagi tahu Ataupun kalau ada kawan yang nak masuk lagi tapi macam tak dapat, awak tegur saya. Awak cakap cikgu, buka mic cakap cikgu, ni kawan nak masuk ke apa. Alright. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So untuk soalan pertama kita dah bincang. So kita pergi kepada soalan kedua. Cikgu tahu soalan macam ni sebenarnya agak mencabar sebab awak baru lagi belajar asas. Lebih-lebih lagi pada yang pelajar yang termis kelas saya. Tapi awak boleh tengok kat YouTube balik sebenarnya. Nanti saya akan bagi link juga. Walau bagaimanapun tak apa, kita teruskan sahaja untuk hari ini. Okey, untuk soalan kedua, kita kena tengok apa yang soalan minta. Kehendak soalan tu dia nak minta apa. Okey, jadi untuk Cikgu, soalan yang kedua, yes. ada orang nak masuk. Sekejap Ada lagi tak? Okey Alright, selamat datang pada yang baru masuk. Okay, awak nampak skrin saya tak? Nampak Alright, jadi untuk soalan ni dalam rajah di sebelah, okay, VXY ialah sebuah segitiga sama kaki. Jadi maklumat ni sangat penting. Okay, soalan maklumat ni sangat penting iaitu dia ada cakap apa sebuah segitiga sama kaki kat situ. So bila maknanya ni segitiga sama kaki sebab ada kat sini ada tanda sama kaki di situ. Okay, so bila sama kaki ni kita dapat tahu sebenarnya dalam soalan ni dia ada baca dulu keseluruhan soalan. Okay, V, W, X pula dan V, Z, Y ialah dua semi bulatan dengan diameter 21. So sebenarnya dekat sini dia dah bagi nilai diameter. Okay, diameter tu dia dah bagi 21, bermakna sini 21. Okay, daripada sini okay, ni ialah 21. Jadi bila kita tahu diameter 21, okay, diameter sama dengan 21. Jadi sebenarnya jari kita boleh dapat 10.5 cm. Kenapa? Sebab 21 bahagi 2. Okay, sebab diameter ialah 2 kali jari. Okay. Sekejap awak saya dapat mesej daripada Naim ni tak dapat masuk. Sekejap kelas. Oh, ada orang.
Ada orang nak masuk lagi? Okay. Naim ada masalah sikit. Mungkin awak nampak tak saya punya screen? Nampak. Okay. Alright, kita teruskan Sorry banyak sangat gangguan ni. Okay, jadi dalam soalan ni dia minta hitung perimeter. Okay, hitung perimeter rajah itu. Okay, jadi bila perimeter maksudnya keseluruhan rajah ni, perimeter ialah ukur lilit. Maksudnya di sini. Okay. Okay, di sini. Okay, tambah di sini 11. Lepas tu tambah lagi daripada X, W dan juga V. So keliling ni, ini adalah kita panggil perimeter. Okay, so perimeter tu maksudnya ukur lilit, yang keliling je. Yang ni kita tak mau. Garis ni jangan pergi tambah lah. Garis ni tak perlu tambah. Okay, hanya V, Z, Y, X dan juga W. Pusing balik tutup dekat V. Okay, jadi dekat sini kita dah ada X ke Y, kita dah ada dah 11 cm. Jadi kita perlu tahu lengkuk sini berapa nak kena cari. Okay, lepas tu sini berapa nak kena cari. Okay, kalau pelajar perhatikan betul-betul sebenarnya apabila yang di sini, okay, saya padam sekejap sebab serabut sangat. Okay, kalau awak gabungkan, awak gabungkan VWX ni dengan VZY ni, sebenarnya bila kita cantum dia jadi satu bulatan. Faham tak kat situ? Okay, sebab yang ni separuh, sebab dia kata semi bulatan kat sini. Jadi bila semi bulatan maksudnya separuh. Jadi ni separuh, ini pun separuh. Okay, jadi bila kita gabung dia jadi satu bulatan lah. Okay, bermakna kita just perlu nak cari lengkuk yang lilitan bulatan ni menggunakan apa? 2 pi j. Okay, kita perlu menggunakan 2 pi j. So dalam soalan yang saya bagi ni semua pi kita ialah 22/7. Okay, so yang ni kita boleh tulis perimeter. Okay, perimeter sama dengan 2 pi j. Okay, tambah dengan 11. Okay, kenapa kena tambah dengan 11? Dekat sini. Sini ke sini 11. Okay, 2 pi j tu ialah sini dan juga di sini. Jadi, okay, 2 darab dengan 22/7. Okay, darab dengan jejari kita ialah 10.5. Kemudian kita tekan kalkulator yang ni semua. Dan sekali kita tambahkan dengan 11. Okay, jadi awak tekan kalkulator awak lah. 2, okay, darab dengan 22/7. Kemudian darab dengan 10.5. Okay, tekan sama dengan awak akan dapat 66 cm. Betul ke tak? Kemudian tambah dengan 11. Jadi jawapannya ialah 77 cm. Okay, ada yang betul tak? Ada tak yang berjaya jawab soalan ni? Dapat. Alhamdulillah. Cikgu, ada orang nak masuk cikgu? Ada orang nak masuk. Okay, kejap Okay, Auni Afika, Harith. Okay, ada lagi tak? Jazli lupa 2 pi j. Alhamdulillah Syafiqah betul. Okay, good. Okay dah Saya mulakan balik, okay? Alright. Okay. So, settle soalan yang kedua. Kita pergi soalan seterusnya ialah soalan yang ketiga. Seutas wayar sepanjang 176 cm dapat membentuk 10 bulatan lengkap apabila dililit mengelilingi sebuah silinder berulang kali. Hitung jejari silinder itu. Okay, dalam kes ni, kita ada satu wayar ni. Cuba awak macam imagine tau. Okay, wayar ni
Okay, sepanjang 100, anda tak boleh tulis kat atas mam. Okay, sepanjang 176 cm. Okay, wayar ni. So kita nak buat, nak pecahkan dapat 10 bulatan. Bulatan ni sampai dia dapat 10 bulatan. Okay, so jadi untuk satu bulatan, okay, so kita nak lilit wayar ni dekat silinder. Silinder tu apa silinder? Silinder tu macam rod kayu lah. Ni silinder. Jadi wayar ni kita nak keliling sini kan. Keliling. Dia boleh buat 10 gelung. Okay, 10 lilitan lengkap. Okay, jadi soalan ni dia tanya jejari silinder itu. Jadi kita cari satu lah. So wayar ni 176. So kita bahagi 10 dulu. So kita cari satu lilitan bulatan. Okay, kita cari satu dulu sebab dia kata 176 ni boleh hasilkan 10 bulatan lengkap. Jadi kita bahagi dengan 10. Okay, so kita bahagi dengan 10, kita akan dapat 17.6 unit dia cm. Jadi maknanya satu bulatan ni, okay, ni lilitan ni, panjang dia ni 17.6. Soalan tanya jejari. Okay, jadi sebenarnya 17.6 ni ialah lilitan. Jadi kita tahu lilitan, okay, sama dengan 2 pi J. Okay, jadi lilitan kita ialah 17.6. Okay, 2 darab dengan 22/7. Jejari ni kita tak tahu, nak kena cari. Okay. Jadi 2 dengan 22/7 ni kita darabkan dulu. Okay, nak darab boleh, nak pindah pun boleh. Sebenarnya tak ada masalah. Mana-mana pun boleh awak tahu. Okay, so darab dengan J. Jadi kita nak dapat J ni, okay, kita kena bawa 44/7 ni, bawa ke kiri dia akan jadi bahagi. So bahagi dengan 44/7. Jadi awak akan dapat nilai J. Okay, jadi awak tekan kalkulator. 17.6 bahagi dengan 44/7. Awak akan dapat nilai jejari sebanyak 2.8 cm. Okay, boleh tak? Betul tak? Siapa dapat betul? Saya. Okay. Bagus. Siapa yang kuat tu? Syafia Alright, next. Soalan keempat juga kita telah bincangkan pada kelas yang lepas. Okay, jadi kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okay, untuk soalan kelima, okay, dalam darjah di sebelah, okay, panjang lengkuk tu XY ialah 1/10 lilitan bulatan. Okay, hitung panjang lengkuk meja XY. Okay, jadi dekat sini dia minta kita cari lengkuk meja. So lengkuk meja ini, lengkuk meja ialah yang besar. Maknanya yang ni. Ni dia minta kita cari yang ni. Okay, panjang lilitan ni kita minta dicari. Okay, so panjang lengkuk XY, okay, adalah 1/10 lilitan bulatan. Jadi dekat sini dia bagi kita lengkuk XY ni. Okay, so dia nak lengkuk meja. Jadi dekat sini dia bagi maknanya dekat yang sini 1/10. Okay. Jadi maknanya yang kita nak cari ni berapa pula? So kalau sini 1/10, okay, yang besar ni akan jadi, sekejap okay, kalau yang kecil ni 1/10, maknanya yang besar ni akan jadi 9/10. Okay, so dia akan jadi 9/10. Jadi hitung panjang lengkuk meja. Jejari dia dah bagi dah kat sini. Jejari dia ialah 7 cm. So senang sahaja. Awak tulis panjang lengkuk, okay, meja, okay, XY sama dengan, okay, kita nak cari tu ialah 9/10 lah.
Okey, daripada satu lilitan penuh iaitu 2 pi J. So kita masukkan nilai 9/10 darab dengan 2 darab dengan pi kita saya dah bagi tahu 22/7, jejari kita 7. So dalam kes ini sangat mudah, kita boleh potong-potong je. So kemudian kita tekan kalkulator 9/10, kita darabkan dengan 44 sebab 2 darab 22, 44. Jadi jawapan kita ialah 39.6 cm. Okay, so ini jawapan dia. Alright. Okay. Kalau ada yang tak faham, cikgu kenapa cikgu kata dia ni 9/10? Sebab awak kena faham, bila kita buat pecahan 10, maksudnya ni, pembawah dia 10, maknanya ibarat macam awak potong kek ataupun awak potong pizza. Maknanya awak potong pizza atau kek itu kepada 10 bahagian. Maknanya yang penuh ialah 10/10. So bila dia kata lengkuk minor ialah 1/10, jadi yang major akan jadi 9/10. So dekat sini awak kena fahamlah konsep pecahan. Okey? Boleh faham? Okey, saya teruskan ya. Okey, next soalan ke-6. Okey, rajah di sebelah menunjukkan 3 sektor yang serupa. Okey, hitung perimeter rajah tersebut. Okey, so dia minta kita perimeter rajah. So bila dia cakap perimeter, kita kena faham perimeter itu ialah ukur lilit. Bermakna kita kena ambil sini. Okey, kita kena tambah dekat sini. Sini pun kena tambah, sini pun kena tambah, sini, 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 sini dan juga sini tutup balik. Okey, jadi dekat sini kita dah tahu ini 18. Bermakna sebelah ni pun 18 juga, betul tak? Sini pun 18 sebab ini semua adalah jejari. Sini 18, sini 18, sini pun 18. Ada berapa banyak 18? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita dah ada 6 darab dengan 18 cm. Jadi kita tinggal nak tahu yang ni. Berapa satu lengkuk yang ni? Okay. Sebab dalam soalan dia kata 3 sektor yang serupa. Bermakna sini akan sama juga. Okay. So sini pun akan sama juga. Okay. Panjang lengkuk sini dan juga lengkuk yang di sini akan sama. Jadi kita cari satu dulu. So kita cari lengkuk ni, katakanlah awak boleh letak X ataupun awak boleh tulis panjang lengkuk pun boleh. Okay, panjang lengkuk. Okay, macam mana nak cari panjang lengkuk? Iaitu mesti ada sudut 35 darjah, mesti per dengan 360 dan juga mesti darab dengan, kalau panjang lengkuk mesti 2 pi J. Kalau disebut luas baru pi J kuasa 2. Okay, so kita masukkan nilai. Okay, saya suka tak apa tulis. Tulis pelan-pelan bagi awak faham. Pi kita 22/7. Okay, jejari kita berapa jejari kita ni lah jejari. Okay, daripada pusat ke lilitan jadi jejari kita 18. Okay, tekan kalkulator. 35/360 darab 2 pi dan juga jejari. Awak akan dapat panjang lengkuk dia ialah 11 cm. Dapat tak? Bermakna kat sini, okay. Sekejap Okay, bermakna di sini, okay, di sini maknanya panjang ni, lengkuk ni 11 cm. Okay, jadi sini pun 11. Okay, sini pun 11. Alah, hai. Sekejap awak. Okay, sini pun 11. Okay, sini pun lengkuk sini 11 juga. Jadi, bila kita dah dapat panjang lengkuk, kita pun tulis perimeter. Okay, sama dengan, okay,
18 tu ada 6 kali. So 6 darab 18. Okay. Kemudian kita tambah dengan lengkuk yang 11 ni ada 1, 2, 3. Okay. Lengkuk yang 11 ni ada 3. So 3 darab dengan 11. Okay. So kita tekan kalkulator. 6 darab 18 dapat 108. Kemudian 3 darab 11, 33. So kita tambahkan jawapan akhir ialah 141 cm. Okay, siapa dapat betul? Okay tak? Faham tak? Setakat ini faham tak? Faham. Okay, faham Tak sayang. Ni tak paksa. Nasi dah ada. Okay, ada soalan tak setakat ni? Kalau ada soalan, awak boleh buka mic dan tanya saya. Cikgu, Haris nak masuk cikgu. Haris nak masuk. Okay, sekejap. Okay dah. Ada lagi tak? Tak. Okay. Alright. Okay, saya teruskan Okay, next. Soalan ke-7. Okay, kita pergi kepada soalan ke-7. Ini sebenarnya simple saja. Okay. Raja di sebelah menunjukkan 2 buah bulatan sepusat dengan pusat O. Jadi hitung luas rantau belorik. Jadi untuk dapat yang belorik ni, okay, bahagian yang belorik ni, kita nak kena menolak. Okay, maksudnya kita kena cari bulatan, okay, luas bulatan besar. Alahai. Okay. Kita kena cari luas bulatan yang besar. Kita kena tolak dengan luas bulatan kecil. Okay. Barulah kita akan dapat kawasan yang belorik. Okay, jadi awak boleh imagine tak? Okay, awak boleh imagine tak yang besar ni? Okay, lepas tu kita tolak dengan bulatan yang kecil. Okay, kita akan dapat macam kita buang tau. Bahagian yang tengah ni kita tolak, kita buang dia tengah ni. So dia akan jadi macam gegelung macam ni. Okay, sebab kita buang yang ni dah kosong lah kat sini. Kosong. Okay, so yang besar buang yang kecil dekat tengah tu. Jadi kita akan dapatlah yang belorik macam ni. Okay, so untuk luas bulatan yang besar, dia punya rumus ialah, okay, kita tulis luas, okay, rantau, okay, berlorik. Sama dengan, okay, 2 pi j juga. Okay, mestilah yang besar 2 pi j, yang kecil pun 2 pi j juga. Cumanya, untuk yang besar, jejarinya ialah berapa kelas? Yang besar ni, okay, jangan ambil 2. Okay, kebanyakan pelajar kantoi kat situ. Okay, dia tersilap. Sebab dia ambil 2, sebab dia nampak macam anak panah ni tunjuk sampai hujung ni. Sedangkan sebenarnya bila kita cakap jejari, dia daripada tengah, daripada pusat. Jadi daripada pusat sampai ke hujung, dia bukan 2 tetapi 4 tambah 2. Jadi dapat 6 jejari. Untuk yang besar, jejari dia 6 cm. Manakala untuk yang kecil pula, ialah 2 darab dengan 22/7 darab dengan, maaf kelas, saya guna 22/7 kan? Okey. Sekejap ada kesilapan kat sini. Okey, soalan dia minta apa kelas? Luas kan? Jadi tengok macam saya pun dah tersilap kat situ. Okey. Bila luas kita guna pi j kuasa 2. Okey. So sini pun pi j kuasa 2. Okey, cumanya untuk yang besar 22/7. Jejarinya ialah tadi kita dah cakap 6. Okey, pi j kuasa 2. Okey, kita tolak dengan kat sini pun pi. Tetapi untuk yang kecil, jejarinya ialah
4. Okay, kuasa 2. Jadi kita tekan kalkulator 1/1. Okay, so tekan kalkulator. 22/7 darab dengan 36. Awak akan dapat dalam bentuk point boleh, dalam bentuk pecahan boleh. Akan tetapi, saya bagi sedikit tips. Sekiranya soalan suruh, dia bagi awak pi tu 22/7. Dia suruh guna pi tu 22/7. Maka jawapan akhir seeloknya kita beri dalam dalam pecahan. Okay, tapi sekiranya soalan bagi pi itu ialah 3.142, seeloknya kita bagi jawapan akhir dalam bentuk perpuluhan. Okay, selalunya kalau awak tengok buku-buku latihan pun macam tu tau. Dia macam kalau dia suruh guna 22/7, jawapan akhir mesti dalam pecahan. Okay, walau bagaimanapun sekiranya awak bagi dalam dalam bentuk perpuluhan, okay, tak salah. Cuma bergantung kepada soalan. Kadang-kadang soalan mention. Contoh soalan cakap beri jawapan kepada 2 tempat perpuluhan. So bila dia sebut macam tu, tak kisahlah soalan suruh pi tu 22/7 ke apa ke, awak mesti patuh kehendak soalan. So awak kena beri juga dalam perpuluhan dan bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan. Tetapi sekiranya tiada arahan, contohnya dia tak bagi tahu pun nak bagi jawapan dalam bentuk apa. Jadi macam contoh soalan ni lah. Dia just cakap hitung luas rantau berlorek sahaja. Jadi terpulang. Awak nak bagi dalam perpuluhan boleh, nak bagi dalam pecahan pun boleh. Cuma saya bagi tahu kebanyakan buku-buku kalau awak tengok, bila dia guna 22/7, kebiasaannya jawapan dia mesti dalam pecahan. Jadi kalau saya tulis dekat sini, saya tulis nombor bercampur ialah 113 1/7. So tolak dengan 22/7, okay, darab dengan 4/2 iaitu 16 So tolak dengan 50 2/7. Okay, kemudian baru awak tolak. So 113 1/7 tolak dengan 52/7. Maka jawapan awak ialah 62/6/7. Okay, so ini adalah jawapan yang tepat. Okay, right. Sekiranya awak bagi jawapan dalam perpuluhan, maka jawapan awak lebih kurang 62.857. Okay, sekiranya awak beri jawapan dalam perpuluhan, jangan bundarkan macam terus bagi 63. Ni tak mau. 63 tak mau. At least kalau awak tanya saya, seeloknya bagi sehingga 3 tempat perpuluhan. Tetapi sekiranya arahan sebut beri jawapan dalam 2 tempat perpuluhan ataupun dia sebut bundarkan jawapan anda kepada 2 tempat perpuluhan, maka kena ikut kehendak soalan. Okey, tetapi janganlah dapat 62.8 ni awak terus bagi 63 macam ni, tak mau. Okey, yang ni tak boleh Sebab tu saya cakap sebaiknya guna yang pecahan ni adalah yang terbaik lah. Okey. Alright, next. Okey, setakat ni faham tak apa yang saya sampaikan? Faham Okey. Okey, jadi kita teruskan kepada soalan 8. Okay, so untuk soalan 8, kita tengok apa kehendak dia, senang je. Hitung luas rantau berlorek. So untuk luas rantau berlorek, okay, kita kena tolak. Makan kejap dik. Dik. Nak basuh Pak Su potong. Tak basuh. Makan nasi lah dulu. Kejap lah, ibu ada kelas kejap. Maaf ada iklan pula. Okey. Jadi bila dia suruh mencari luas rantau berlorek, macam tadi juga. Okey. Kita dalam rumus matematik, kita tak ada bentuk ni awak. Kita tak ada rumus macam mana nak cari bentuk macam ni. Macam ni kan yang berlorek ni kan. Tak ada rumus nak cari luas bentuk sebegini. Okey. Jadi disebabkan itu, bila kita tak boleh nak cari
bentuk tu direct macam tu. Okay, jadi kita kena buat begini, iaitu awak kena cari trapezium. Oh, sorry. Okay, awak kena cari trapezium dulu. Ni bentuk trapezium kan sebenarnya. Okay. Okay, awak kena cari trapezium ni. Lepas tu awak kena tolak dengan yang bulatan dekat atas tu. Barulah awak akan dapat bentuk yang sebegini. Okay. Alright, boleh faham? Jadi untuk dapat trapezium, rumus dia ialah, okay, so kita nak cari, kita pun tulislah luas rantau berlorek. Okay. So untuk trapezium, cara dia ialah 1/2. Okay. Darab dengan atas tambah bawah. So atas dia yang ni. Okay. Bawah dia ialah yang ni. Okay. Bawah dia ialah yang ni. Okay. So 14 tambah dengan 23. Okay. Kemudian kita darab dengan tinggi. Tinggi dia ialah 12. Yang ni Yang ni ialah tinggi trapezium. Okay, so ini ialah trapezium. Okay, kita nak tolak dengan ni. Separuh bulatan ni, semi bulatan ni. So untuk semi bulatan ni, kita kena ada 1/2 darab dengan pi j kuasa 2. Sebab pi j kuasa 2 ialah luas satu bulatan penuh. Tapi sebab dia separuh, sebab tu kita letak 1/2 kat depan. Ataupun awak boleh tulis pi j kuasa 2 bahagi 2. Tak ada masalah. Betul juga tak ada masalah. Okay. So, awak tekan kalkulator. 1/2 darab dengan 14 tambah 23. Okay. Lepas tu awak darab dengan 12. Okay, so awak akan dapat 222. So tolak dengan, okay ni sebab tadi saya tak masukkan nilai. So sekarang saya masukkan nilai. Okay, pi 22/7. Jejari dia ialah ni. Okay, kalau sini 14, maknanya jejari ialah 7 So 7 kuasa 2. Okay. So yang ni awak tekan kalkulator. So 222 akan tolak dengan 1/2. Okay, tekan kalkulator. Darab 22/7 darab dengan 7 kuasa 2. So awak akan dapat 77. Maknanya yang semi bulatan ni 77. Yang trapezium ni 222. Jadi untuk dapat yang bahagian yang berlorek yang kita nak, jadi kita tolakkan sahaja. Maka jawapan kita ialah 140 unit yang diberi ialah milimeter. So sebab dia luas mesti ada kuasa 2 lah. Okey, boleh faham? Ramai tak yang betul? Saya harap ramai yang betul, okey. Awak boleh je buka mic awak sekali-sekala nak jawab-jawab apa yang saya tanya ni. Okay, next. Okay, soalan ke-9. Okay, raja di sebelah menunjukkan 3 buah bulatan. Okay, bulatan terbesar berpusat di O. Okay, jadi hitung luas rantau berlorek. Okay, jadi yang ni pun sama juga konsep dia. Okay, kita tak ada dalam matematik, kita tak ada macam mana nak cari bentuk sebegini. Tak ada. Okay, dalam matematik kita tak ada. Tetapi kita tahu, okay, kita boleh cari yang besar, yang semua ni, buang yang sederhana, okay, dan juga buang yang kecil ni. Kita nak tolak yang ni, nak tolak yang kecil ni. Jadi untuk luas, kita pun tulislah. Okay, luas rantau luas rantau berlorek. Okay, so luas rantau berlorek ni sama dengan, okay, yang besar.
So yang besar tu kalau dia semua ni bentuk dia bulatan jadi senang. Awak tak payah main dengan sudut ke apa semua tak payah. So yang pertama bulatan yang pi, semua pi j kuasa 2 awak. Okay, saya tulis je dulu. Okay, ni pi j kuasa 2 juga. Okay, tapi yang pertama ialah yang paling besar. So yang paling besar ni dia punya dia punya pusat jejari dia berapa? Yang paling besar sekali ni. Okay, awak tengok sini ke sini 4. Okay, sini ke sini 6. Jadi total diameter untuk yang besar ialah 10 cm. Jadi kalau diameter 10, bermakna jejari dia 5 cm. Jadi kita masukkan 22/7 darab dengan 5 kuasa 2. Okay, nak tolak dengan yang sederhana. Yang sederhana ni diameter dia 6. Jadi dia punya jejari ialah 6/2 dapat 3. So 3 kuasa 2. Tolak dengan 22/7. Kemudian untuk yang kecil ni dia punya diameter 4. Maka jejarinya ialah 4/2 dapat 2. Jadi kita tekan kalkulator satu persatu. 22/7 darab dengan 5 kuasa 2. Maka kita dapat 78 4/7. Tolak dengan 22/7 darab dengan 3 kuasa 2. So ni dapat 28 2/7. Dan akhir sekali ialah 22/7 darab dengan 2 kuasa 2 iaitu 12 4/7. Kemudian awak boleh tolak satu persatu. Jadi 78 4/7 tolak dengan 28 2/7. Kemudian tolak 12 4/7. Maka awak akan dapat jawapan akhir iaitu 37 5/7. Okay. So ini cm So cm persegi sebab dia luas. Kalau perimeter cm je. Kalau luas kita kena pakai persegi lah kuasa 2. Okay, boleh faham tak setakat ni? Okay. Alright. Boleh. Okay, next. Soalan ke-10. Okay, yang ni dia suruh kita hitung luas rantau berlorek. So, macam yang saya cakap dalam matematik tak ada nak cari bentuk macam ni lah. Kita tak ada rumus khas untuk mencari bentuk sebegini. Akan tetapi, kita boleh mencari sebuah segitiga yang bersudut tegak ni. Okay, kita boleh cari luas semua ni. Okay, so kita boleh cari yang segitiga. Kemudian kita boleh cari yang sektor. Okay, kita boleh tolak. Okay, kita boleh tolak dengan sektor ni. Okay, so kita akan dapatlah bahagian yang kita nak yang ujung masuk ke bawah macam tu kan. Lebih kurang lah. Okay, jadi untuk mendapat luas segitiga, kita belajar iaitu, okay, kita pun tulis dulu. Okay, apa dia? Teorem Pythagoras. Perlu ke? Perlu ke tak perlu? Tak perlu sebab untuk mencari luas segitiga kita hanya perlu 1/2 darab tapak darab tinggi. Jadi tapak dia kita dah ada ni. Okay, ini pula ialah dia punya tinggi. Okay, so ini saya tulis sikit lah. Tapak, yang ni tinggi kan. Okay, jadi kita tulis luas rantau berlorek. Okay, jadi untuk yang segitiga 1/2 darab tapak dia 21. Okay, dia punya tinggi ialah 21 juga. Okay, kemudian kita nak tolak dengan yang apa tu? Sektor. Okay, so persoalan di sini ialah berapakah sudut di sini? Sebab nak cari luas sektor,
kita kena tahu sudut. Tapi dekat sini dia tak bagi sudut. Jadi awak kena bijak sikit kat sini lah. Siapa tahu berapa sudut dia? Berapa sudut dia? 90. Tak dengar lah, sayup-sayup je. 90. 90? 40 Mana kot. boleh 90 dekat sini awak. Kita bila nak 40. cari sektor ni, Itu. kita kena cari sudut sini. Berapa sudut ni? Siapa dapat? 40, Mana boleh 40? 45, 45 betul. Tapi kenapa? Kenapa 45? 90 bagi 2. Berapa lama Yes. pula? Kenapa 90 bahagi 2? Sebab nak dapatkan tu. Sebab nak dapatkan tu. Sebelah tu dapat ada sebelah tu 90. Lepas tu sebelah Okay. yang belah kiri tu dia separuh Uh-huh. daripada 90 tu. So kalau Tapi bagi jawapan dapat awak kurang tepat. Jayuk. Sebenarnya saya nak dengar awak cakap, tapi cubaannya bagus. Okay. Sebenarnya saya nak dengar awak cakap, cikgu, ini kan segitiga sama kaki. Jadi bila segitiga sama kaki, sudut di sini dan juga sudut di sini adalah sama. Okay. Sebab tu kita buat 90 bahagi 2. Okay. So awak kena faham kat situ. Okay. Kenapa? Jadi bagus 45 mesti per dengan 360. So untuk luas sektor kita guna pi j kuasa 2. Okay, saya selalu tulis dulu supaya nak bagi awak tahu step by step. Okay, yang ni awak boleh tekan kalkulator terus. Okay. Okay, awak akan dapat 220.5, betul tak? Okay, lepas tu awak akan tolak dengan yang ni. Okay, saya suka tunjukkan yang kita masukkan nilai dulu. Okay, 22/7. Berapa je jari kita? Okay, ni lah. Ni je jari lah ni, 21 kan? So, 21. Okay. So, awak tekan kalkulator lah yang ni. Jangan lupa kuasa 2 ya. Okay. Jadi, 45/360 darab dengan 22/7, kemudian darab 21 kuasa 2. So jawapan kita ialah 173. Okay, sekejap saya tulis dulu. Okay, 173.25. Okay, kemudian 220.5 kita tolak dengan answer tadi. Jawapan kita 47.25. Okey. Dan sekiranya awak nak bagi jawapan dalam pecahan, kita boleh bagi 47 1/4. Okey, so unit ialah sentimeter persegi. Okey. Yang ni kalau siapa dapat buat, kira dah bagi saya sangat bagus. Ada tak dapat jawapan yang betul yang ni? Ada tak yang berjaya? Ke macam agak rasa susah tak soalan-soalan ni? Yang ni kira susah sikit kan? Okey ke tak awak? Susah juga. Okay, saya pergi next Kita dah nak habis dah ni. Okey, soalan seterusnya ialah dalam darjah di sebelah PQRS ialah segi 4 sama. Okey, so ni semua sama awak. Okey, so maknanya semua 14. PQS dan RQS ialah sukuan dengan pusat P dan juga R masing-masing. Hitung luas rantau berlorek. Okey, untuk rantau berlorek yang ni, ini agak sukar sikit saya nak kena ajar awak. Sebab awak kena tengok satu dulu. Okey, so okey awak tengok Bayangkan awak tengok yang ni. Okay, awak tengok yang Allahu Akbar. Dulu boleh tulis tindih, sekarang tak boleh pula. Okay, awak bayangkan yang ni. Okay, maknanya awak
Yang ni awak tak pandang dulu. Awak pandang macam ni je, suku ni je, PQS ni. Okey. Lepas tu, saya belah yang ni Okey, saya belah dua daun ni. Okey. So, ibarat kalau awak ada suku ni, lepas tu awak buang bentuk segitiga dalam dia, awak akan dapat yang ni. Awak faham tak maksud saya? Siapa boleh bayang? Awak akan dapat yang separuh ni. Siapa boleh bayang tu dah bagus. Okay, bila kita dah dapat yang ni nanti, kita darab dua. Kenapa kita darab dua? Kan dia bentuk daun kan? So, yang ni yang pertama. Okay, yang ni yang kedua. Okay, ni yang kedua. Sebab tu kita darab kepada dua. So, sekarang ni aim kita nak cari yang ni dulu. Separuh daun ni berapa? Jadi, untuk suku bulatan ni, bila suku bulatan dia mesti 90 darjah. Okay, jadi kita buat So, saya tuliskan luas rantau berlorek macam biasa. Sama dengan, okey, yang ni sudut dia mesti dua. Dua, kita nak darab dengan, 90 darjah per 360 atau awak boleh buat 1/4 pun boleh tak ada masalah. Okey, sudut mesti darab dengan pi. Saya terus tulis 22/7 darab dengan jejari kita berapa? Berapa jejari kita? Sini 14 kan? So sini ialah jejari dia 14 lah. Okey, so 14 kuasa 2. Okey, so ini kita akan dapat yang ni. Okey. Jadi yang ni kita nak tolak dengan ini yang pertama. Kita nak tolak dengan segitiga. So segitiga ialah 1/2 darab tapak. Tapak dia ialah 14. Tinggi dia pun 14 juga. Okay, so yang ni nak tekan kalkulator. So kita tulis dulu 2 darab. Kita cari dulu yang dalam kurungan tu. So 90/360 darab 22/7. Kemudian awak darab dengan 14 kuasa 2. Awak akan dapat 154, betul tak? 154. Okay, awak tolak dengan 14 ni. Awak darab dengan 14 bahagi 2. Awak nak tolak dengan 98. Okay, so 154 awak tolak dengan 98, maknanya satu ni awak ialah 56 awak. Okay, so 2 darab dengan 56. Okay, so awak akan dapat 112 cm persegi. Okay, boleh faham tak? Yang ni memang agak sukar lah. Ini memang agak sukar bagi saya. Boleh. Sebab ada kalau setengah orang tak boleh imagine tu, kita nak potong-potong, nak tolak mana yang kita nak tolak, memang agak sukar sikit. Tapi tak apa, nanti kita akan bincang banyak soalan bentuk macam ni, okay? Awak kena didedahkan dengan banyak-banyak soalan. Okay, next. Okay. So, next ialah dia nak luas rantau berlorek juga. Okay, jadi kita cari, yang ni kita boleh cari awak, OBF. Sebab dia dah bagi sudut, okay, jejari pun kita dah tahu. Jadi kita cari dulu. Luas, okay, sektor OBF. Okay, so sudut dia ialah 110, awak per dengan 360. Sebab luas mesti pi. Okey, J kuasa 2. J jejari dia ialah ni kan. Ni jejari untuk bulatan OBF. Jadi sini kan 6. Okey, so sini 6. Sini pun mestilah 6 juga. So 6 kuasa 2. So awak tekan kalkulator. Okey, 110/360 darab dengan pi dan kemudian darab dengan 6 kuasa 2. Awak akan dapat 34/4/7. Okay, so ni baru yang bahagian ni.
Bagaimana pula kita nak cari bahagian ni? Untuk bahagian ni, awak kena cari sektor OED, kemudian awak kena tolak dengan OFC. Okay, jadi kita buat luas. Okay, luas saya tulis, saya tulis luas EFCD, iaitu yang ni yang ni yang ni. Okay, jadi luas EFCD ni kita kena buat luas sektor OED, kita nak tolak dengan luas sektor OFC. Okay, yang besar tolak yang kecil. So, untuk yang besar, sudut dia, kalau sini 110, dekat sini ialah 70 lah sebab garis lurus 180. Jadi di sini 70. Jadi 70 per 360, kemudian darab dengan pi, kemudian darab dengan jejari. Jejari untuk yang OED ialah ini, iaitu 6 tambah 3. Jadi dia kena darab dengan 9 kuasa 2. Okay. So ini yang pertama. Kemudian kita kena tolak dengan luas yang lagi satu. Sudut dia masih sama iaitu 70. Okay, kemudian darab dengan 22 per 7. Kemudian dia punya sudut, jejari dia ialah 6 6 kuasa 2. Okay, jadi kita tekan kalkulator. Yang pertama 70 per 360 darab dengan 22 per 7. Okay, kemudian darab dengan 9 kuasa 2. Awak akan dapat 49 1 per 2. Kemudian yang lagi satu awak tekan kalkulator yang sama juga. Okay, darab dengan 22 per 7. Kemudian darab dengan 6 kuasa 2. Awak akan dapat 22. Kemudian awak tolaklah 49 tolak dengan jawapan tadi. So awak akan dapat 27 setengah ataupun 27.5 pun boleh. Okay, 1 per 2 pun boleh. Okay. Alright, jadi untuk luas rantau berlorek ni tak habis lagi, awak baru cari satu-satu. So akhirnya luas okay. Okay, luas rantau berlorek sama dengan, awak kena tambahlah 34 4/7 tadi yang bahagian ni. Lepas tu kita nak tambah yang bahagian ni kan. So tambah dengan 27 1 per 2. So awak tekanlah kalkulator. So jawapan akhir dia ialah, bagi dalam pecahan lebih mudah jawapan dia ialah saya salah ni. 34 saya salah tekan 4/7. Okay, jawapan dia ialah 6/2 1/14. Okay, ni jawapan yang tepat. Sentimeter persegi. Right? Okay tak? Ni pun kira tough juga. Kita dah sampai ke soalan yang terakhir. Last kali. Sebelum kita habiskan. Iaitu dia suruh cari luas kawasan berlorek. Di mana untuk cari ni ialah awak kena cari semi bulatan. Kemudian awak tolak dengan segitiga. Okay, jadi bila kita bawa buang keluar ni, kita dapatlah yang berlorek. Jadi untuk mencari yang ni, awak kena cari panjang AB dulu menggunakan teorem Pythagoras. Jadi AB dia bertentangan dengan sudut 90, maka dia adalah hypotenuse. Jadi hypotenuse ialah tambah. Jadi 12 kuasa 2 tambah dengan 16 kuasa 2, puncakan kuasa 2. So awak akan dapat nilai dia ialah
20. Okay. So, panjang AB ni 20. Jadi jejarinya berapa? So kalau AB 20, jejari akan jatuh 10 lah. Okay, sebab jejari ialah daripada tengah ni. Okay, jadi untuk luas ni, okay, luas semi bulatan ni ialah, kita tulis luas kawasan berlorek. Okay, sama dengan, okay, so ini ialah setengah. So 1/2 darab dengan pi J kuasa 2. Kemudian kita tolak dengan 1/2 darab dengan tapak dia ialah yang mana? Okey, kita boleh buat 12 darab dengan 16. Okey, kemudian kita masuk nilai. Pi kita 22/7. Jejari kita ialah 10/2. Kemudian kita tolak dengan 1/2 ni. Okey, salin balik tak apa, ataupun awak nak kira terus pun boleh. Tak ada masalah. Okey, so kita tekan kalkulator kita. Awak akan dapat berapa nilai dia kelas? 157 point 157.1, kat sini ialah 96. Okey, jadi jawapan akhir dia ialah 61.1, ataupun awak boleh bagi jawapan dalam pecahan, iaitu 61 1/10. Okey, dalam unit sentimeter persegi. Okey. Alhamdulillah, kita dah habis semua soalan. Okey, dah pukul 4 dah. Okey, saya nak tanya setakat ini okey ke tak? Okey. Okey saya tahu mungkin agak sukar untuk sesetengah pelajar, tapi tak apa, awak cuba saja. Okey, saya bagi sedikit info kat sini. Dalam soalan macam ni, selalunya soalan ni banyak markah. Contoh dalam soalan ni mungkin 3 markah ataupun 4 markah tau awak. Okey, jadi bila dalam 3 markah ataupun 4 markah, contohlah dalam exam awak macam macam tak boleh nak jawab kan. Tapi awak tahu macam ni nak buat ni. Awak tahu teorem Pythagoras ni, awak tahu. Awak buat je teorem Pythagoras, kemungkinan dekat sini kita akan bagi 1 markah. Okay, kat sini mungkin kita bagi 1 markah. Ikutlah skema pada masa tu. Okay. Ataupun awak tahu nak cari yang ni. Semi bulatan ni awak tahu nak cari. Okay, yang ni awak tahu nak cari. Okay, yang ni awak boleh nak cari. Tapi yang segitiga ni awak tak tahu nak buat, awak tak tahu nak tolak, awak yang ni je awak tahu nak cari. So dekat sini bila awak tulis je macam ni dengan betul, okay, kita akan bagi awak markah tau. Contohnya dekat sini awak betul, kita akan bagi awak markah contoh 1 kat sini. Walaupun dekat sini awak tak tulis, walaupun awak salah. Jadi nasihat saya dalam PT3 ialah bukan awak nak dapat, mungkin kalau awak boleh dapat full mark, bagus. Tapi kalau tak boleh, jangan biar kosong. At least mesti tulis apa yang awak tahu, awak buat sahaja kat sini. Mungkin awak akan dapat 1 ataupun 2 markah. Boleh faham? So itu saya punya tips untuk menjawab PT3. Kalau ada apa soalan tak? Pening? Ada yang pening Okay. So kalau rasa susah, sebenarnya awak kena banyakkan latihan. Nanti saya akan bagi quiz juga dalam channel Telegram. Okay? So kalau ada soalan ke, kalau awak ada buat soalan dekat buku lain, awak nak tanya saya pun boleh. Okay? So itu saja untuk hari ni. Okay, thank you sangat-sangat kepada yang join. Next week
kita akan masuk bab 6 iaitu pepejal geometri. Okey, pepejal geometri ni macam yang kita masa sekolah rendah sebenarnya awak dah belajar. Tapi masa sekolah rendah awak belajar kubus dengan kuboid je. Tapi bila sekolah menengah ni kita dah sfera, kita kena tahu cara kira isi padu dia. Kita kena tahu cari luas permukaan dia. Kemudian awak dah kena tahu cari pepejal geometri prisma, cone, silinder. Okay, so lebih banyak lagi. Okay, so bagi saya tajuk tu sangat bagus untuk awak, especially yang macam nanti awak nak kerja dalam bidang-bidang perindustrian. Okay, sangat banyak berguna. Okay, contohnya awak nak jadi businessman kan, nak buat air contoh, nak hasilkan air macam Pepsi ke FNN apa semua kan. So nak kaji berapa isi padu, okay, untuk macam mana awak nak buat bekas tu untuk letak contoh 200 ml susu. So di situlah awak akan belajar macam mana nak kira. Okay, nak kira macam-macam lah. Oh, ada kelas lain. Okay. Alright, itu saja. Okay, thank you so much pada yang join. Okay, saya akan bagi tugasan juga dan juga mungkin quiz di channel Telegram. Okay, Assalamualaikum.